atau bagi penduduk bandaraya ini sendiri yang suka membawa keluarga bersia-sia di hujung minggu. Ianya terletak di kawasan seluas 49.6 hektar dan hanya 10 km dari pusat bandaraya. Terdapat kira-kira 3,000 ekor binatang dari 360 jenis yang terdapat di negara ini dan luar negeri. Pelawat-pelawat sentiasa akan terhibur dengan telatah binatang-binatang yang terdiri dari gajah sehinggalah kepada serangga yang kecil. Zoo negara juga dikenali di seluruh dunia sebagai tempat membiak orang utan dan buaya kerdil yang kini semakin pupus dari muka bumi. Semenjak dibuka dengan rasminya oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama pada 14 November 1963, Zoo negara sentiasa berusaha mempertingkatkan prestasinya. Lebih sejuta pelawat mengunjungi zoo negara setiap tahun. Bilangan ini dijangka akan bertambah setelah beberapa projek baru yang dilaksanakan oleh pihak zoo selesai tidak lama lagi. Kompleks pertunjukan singa laut ini adalah projek terbaru zoo negara. Kolam pertunjukan, sangka dan tangga penonton ini semuanya berharga RM850,000. Naib Presiden Persatuan Zoologi Malaysia, Tan Sri V. Hudson memberitahu hal sebenarnya. Dan Tribun dan jurugambar tempatan. Disember 1986 adalah tarikh bersejarah bagi singa-singa laut ini kerana mereka terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada negara asal mereka untuk selama-lamanya. Setelah selesai dimasukkan ke dalam ruang kargo khas pesawat B747 kepunyaan MAS ini, bermulalah perjalanan mereka ke rumah baru mereka Malaysia yang terletak kira-kira 14,000 kilometer dari negara asal mereka. Stay. Ready. Go. It's very difficult to train here, very solo. Turut hadir di upacara itu ialah Puan Shu Smith, Tan Sri Khair Johari, Presiden Persatuan Zoo Malaysia, Tan Sri V. Hudson, Naib Presiden Persatuan Zoo Malaysia, pengarah zoo negara dan ahli-ahli persatuan serta wartawan tempatan. Pertunjukan ringkas telah diadakan oleh jurulatih dari Jerman Barat untuk tetamu-tetamu kehormat tersebut. Kemudian, Encik Shu Smith menandatangani buku penyerahan rasmi singa-singa laut tersebut.
Dari saat itu, kelima-lima ekor singa laut itu telah menjadi milik zoo negara dan rakyat Malaysia. Tanggungjawab memelihara dan mengendalikan mereka kini terpikul di atas bahu pihak zoo negara. Bagaimanapun, mengendalikan mereka tidaklah serumit yang disangkakan seperti kata jurulatihnya. Singa laut adalah sejenis binatang yang istimewa kerana mereka berasal dari lautan dan menghabiskan banyak masa di dalam air serta di darat, dan boleh disamakan dengan binatang-binatang yang hidup di darat. Iklim di Malaysia hampir sama dengan iklim di Florida di mana terdapat banyak singa laut. Singa laut itu akan sihat sebaik saja dapat menyesuaikan diri. Singa laut mempunyai sifat yang unik. Mukanya menyerupai binatang yang hidup di darat seperti anjing atau singa, tetapi tidak berkaki, dan ekornya pula seperti ikan. Berat badan seekor singa laut dewasa ialah di antara 150 hingga 270 kilogram. Panjangnya pula ialah di antara 1.5 hingga 2.5 meter. Bilangan binatang ini di seluruh dunia kini ialah kira-kira 110,000 ekor. Makanan mereka ialah ikan. Seekor singa laut jantan dewasa biasanya memakan di antara 8 hingga 11 kilogram ikan sehari, manakala singa laut betina dewasa pula memakan di antara 3.6 hingga 4.5 kilogram ikan sehari. Mereka menghabiskan banyak masa di dalam air tetapi tidak boleh bernafas di dalamnya. Nama singa laut itu ialah Hawkeye, Trapper, Taffy, Rocket dan Mascombi. Hawkeye dilahirkan pada 11 Jun 1981 di Marineland, Rancho Palos Verdes, Amerika Syarikat. Trapper pula ditangkap di pantai oleh pihak Marineland pada bulan Jun 1981 tetapi telah mati selepas beberapa hari tiba di zoo negara. Taffy pula ditangkap oleh Persatuan Kemanusiaan San Diego di pantai La Jolla pada 15 Mei 1977 apabila dijumpai terdampar. Sementara itu, kedua-dua singa laut betina Rocket dan Mascombi masih muda dan dilahirkan di Zoo San Diego pada 26 Jun 1984 dan 7 Jun 1985. Singa laut termuda sekali dinamakan Mascombi khas untuk zoo negara kerana ia membawa erti emas dalam bahasa Malaysia dan juga bersempena dengan pesawat baru MAS B747 yang akan membawanya ke Kuala Lumpur. Kini mereka sedang diberikan latihan demi latihan supaya saja dapat menyesuaikan diri dengan cuaca dan tempat baru di Kuala Lumpur. Mulai dari 7 Januari 87, Zoo Negara telah mengambil seorang jurulatih dari Jerman Barat, Wolfgang Nehring, untuk memberikan latihan yang lebih intensif kepada mereka selepas jurulatih asal mereka pulang. Wolfgang mempunyai pengalaman yang luas dalam kerja-kerja melatih binatang-binatang liar di beberapa buah zoo di seluruh dunia, termasuk di negaranya sendiri. Nice. Clap. Clap. Good boy. Hit my butt. Hit my butt. Good boy. Okay, hold my leg. Hold on. Come on. Who's that? Come on. Hi. Good boy. Hold it. Watch it. Careful. Balance, 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 balance. Balance. Here. Clap. Good boy. Very good. Good boy. Very good boy. Okay, get the ring. Caranya amat mudah. Kita cuma ajar singa-singa laut itu menyentuh sesuatu dengan bahagian-bahagian badannya. Seterusnya ajar pergerakan yang mudah disusuli dengan pergerakan yang lebih suka. Kemudian berikan sejuk bisikan. Saya tidak akan hanya menunjukkan bagaimana melatih singa laut itu dan beberapa langkah pertamanya sekarang. Malah apabila saya pulang ke US nanti, saya akan mengirimkan pita-pita video mengenai latihan dan juga bahan-bahan bercetak supaya jurulatih di sini dapat mengetahui bagaimana cara melatih dari mula hingga akhir. Jadi hubungan di antara San Diego dan Kuala Lumpur akan berterusan.
Ilham untuk mengadakan pertunjukan singa laut ini sebenarnya telah lama lahir di kalangan ahli-ahli tertinggi Persatuan Zoologi Malaysia. Ia terpaksa dipendamkan buat beberapa ketika kerana masalah keuangan. Harga singa-singa laut terlalu mahal dan kos pengangkutan membawanya ke zoo negara dari luar negeri terlalu tinggi. Bagaimanapun, hasrat murni itu akhirnya terkabul dalam tahun 1986. Pihak Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia telah bermurah hati berusaha mendapatkan 5 ekor singa laut dari Zoo San Diego atas dasar pertukaran binatang. Sistem Penerbangan Malaysia atau MAS telah dengan bangganya menawarkan khidmatnya membawa balik singa-singa laut tersebut dan membiayai tambang pergi balik seorang jurulatihnya yang kesemuanya berjumlah lebih RM150,000. Walaupun kompleks ini belum dibuka kepada orang ramai, namun setiap kali Wolfgang mengadakan latihan, ramai pelawat mengambil kesempatan untuk melihat latihannya. Pihak pengurusan zoo negara yakin bahawa hasrat mereka untuk menarik lebih ramai pelawat akan berjaya apabila pertunjukan singa laut ini diadakan pada awal April nanti. Kemajuan yang ditunjukkan oleh singa-singa laut itu sungguh menggalakkan. Kami harap kami dapat mengadakan pertunjukan singa laut ni pada bulan April kalau boleh. Setakat ni kita tidak akan mengenakan apa-apa tiket tambahan untuk pertunjukan ini. Kita hanya mengadakan pertunjukan ini sebagai tarikan tambahan untuk zoo negara. Dan kami harap orang ramai yang datang ke zoo ni akan menikmati tarikan tambahan ini dan akan memberi sumbangan kepada zoo yang lebih baik. Ya, catering. Come up here. On your seat. Hoodering. Okay, go to sleep. Go to sleep. No. Don't get mixed up. Okay. No. Get the board. Kini, bertambahlah 4 ekor lagi binatang yang menjadi khazanah hidupan liar di zoo negara. Di samping dapat melihat dengan lebih dekat, pelawat-pelawat zoo negara kini akan dapat melihat pertunjukan singa laut yang merupakan acara yang paling diminati di beberapa zoo di negara barat. Usaha murni Persatuan Zoologi Malaysia, jasa baik Kerajaan Amerika Syarikat dan murah hati Sistem Penerbangan Malaysia yang telah menjayakan projek mengadakan pertunjukan singa laut di zoo negara ini